Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Hanafi dan saya program ini akan membentangkan tentang topik berpuasa dan keistimewaan puasa dari segi Islam, malahan juga keistimewaan berpuasa dari sudut sains. Okey, apakah itu puasa? Puasa ni dapat diterangkan sebagai satu perbuatan menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada lapar dan dahaga, daripada makan dan minum, dan juga menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, sebagai contoh menipu, mencuri, mengumpat orang lain. Jadi bagaimanakah ibadah puasa ni dapat diamalkan atau dilaksanakan? Iaitu dengan niat. Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebagai yang kita tahu, dalam rukun Islam ni ada 5 perkara. Perkara yang ketiga dalam rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hukum untuk kita berpuasa ni telah pun ditetapkan di dalam Al-Quran, seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah, iaitu hai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut telah menerangkan bahawa berpuasa merupakan satu perkara yang wajib untuk kita lakukan, perkara yang wajib untuk umat Islam lakukan, terutamanya di bulan Ramadan, kerana telah diterangkan di dalam rukun Islam. Terima kasih atas pendahuluan yang cukup menarik dan penuh dengan ilmu sejarah. Kehadiran saya, Nur Sabrina binti Ridwan, adalah untuk menerangkan tentang keistimewaan puasa dari sudut Islam. Pertamanya adalah Islam telah membuktikan bahawa dengan berpuasa, seseorang itu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tapi apakah itu takwa? Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, serta redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Terdapat beberapa peringkat bagi takwa. Yang pertama adalah bagi orang awam dengan selamat daripada syirik. Yang kedua, bagi orang khusus dengan selamat daripada maksiat. Yang ketiga, bagi wali-wali dengan selamat bertawasul dengan perbuatan. Dan yang kelima, bagi nabi takwa dengan selamat nisbah perbuatan apabila takwa mereka daripadanya kepadanya. Tapi bagaimana untuk kita mencapai takwa tersebut? Ya, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Sebagai umat Islam, kita telah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang diperintahkan bagi orang-orang yang terdahulu, supaya kamu bertakwa. Di dalam Al-Quran juga telah menceritakan tentang takwa yang diturunkan pada bulan Ramadan. Terdapat 140 ayat yang diturunkan pada bulan Ramadan yang menceritakan tentang takwa.
antara intipati ayat tersebut adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Subhanallah. Yang kedua, suruhan untuk bertakwa. Ini adalah antara yang banyak diceritakan dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wasilah untuk bertakwa. Dan seterusnya adalah ganjaran bagi orang bertakwa. Ya Allah, begitu banyak yang menceritakan tentang takwa di dalam Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Subhanallah. Oleh itu kawan-kawan, guna peluang yang ada ini untuk menikmati ibadat berpuasa, kerana terdapat banyak manfaat yang kita dapat daripada berpuasa. Dan salah satu yang saya perkatakan di atas adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Jadi marilah sama-sama kita untuk mendapatkan keistimewaan puasa ini. Sekian daripada saya. Keistimewaan puasa iaitu dapat meningkatkan ketakwaan seseorang itu kepada Allah dari sudut Islam. Kajian dari sudut Islam, amalan puasa adalah antara bentuk ibadah yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, ibadah puasa juga ialah latihan spiritual dan penyucian jiwa, bertujuan mendidik hati agar dijauhi sifat mazmumah yang boleh menjerumus mukmin ke lembah kemaksiatan. Berpuasa dapat merawat kekotoran hati dan menundukkan nafsu yang banyak, mengajak manusia ke arah perkara yang tidak baik. Ibadat puasa memberi kesempatan kepada manusia untuk membersihkan nafsu melalui ibadat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya bermaksud, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah dia daripada hasutan nafsu itu. Surah Yusuf ayat 53. Puasa memberi seseorang kemampuan untuk mengawal kehendak diri dan nafsu. Semasa berpuasa, umat Islam belajar untuk mengawal kehendak diri seperti lapar dan dahaga serta mengelakkan diri daripada berbuat kejahatan. Seterusnya, ia mengelakkan Muslim bagi melakukan perkara yang lebih membawa kerosakan pada diri dan aktiviti-aktiviti lain yang tidak bermanfaat. Puasa juga mampu menerbitkan semangat jihad melawan hawa nafsu yang sedia wujud dalam diri manusia. Semangat jihad ini dipupuk melalui sifat sabar, mengerjakan kebaikan dan kebajikan di sepanjang bulan ini, bulan Ramadan. Allah SWT berfirman, maksudnya demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Surah Al-Syam ayat 7 dan 8. Puasa bukan sahaja bulan untuk kita hanya menahan makan dan minum pada siang hari, tetapi ianya lebih dari itu. Puasa adalah perisai yang utuh bagi orang Islam dari nafsu syahwat, cintakan pangkat, harta dan kedudukan, panjang angan-angan dan tamak halupa. Semuanya akan dapat dikawal jika amalan puasa ini dibuat mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam suasana kehidupan masyarakat kita yang masih amat jauh dari nilai-nilai Islam, peranan puasa menjadi sesuatu yang amat mendasar dalam membentangi jiwa umat Islam dalam menghadapi godaan-godaan syaitan yang tiada henti sehinggalah hari kiamat. Puasa juga memiliki nilai dan unsur melatih kedisiplinan. Ada beberapa alasan mengapa ibadah puasa di bulan Ramadan dapat melatih disiplin diri.
Saat berpuasa, seseorang harus disiplin dalam menjaga dari makan, minum dan hubungan seksual dengan pasangan yang sah. Malah yang lebih utama, berpuasa perilakunya dengan akhlak dan hatinya selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa menjadikan kita disiplin untuk mentaati hukum Allah SWT. Ketika berpuasa, kita dilatih untuk mentaati perintah, untuk meninggalkan sesuatu seperti makan dan minum, padahal pada hari-hari lainnya diperbolehkan. Demikian pentingnya puasa bagi manusia sehingga menjadi kewajiban rutin kepada hambanya setiap tahun sebulan penuh. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia mendengar. Assalamualaikum, saya Siti Mukhlisah dan sekarang giliran saya pula untuk memberitahu anda semua tentang betapa berpuasa banyak memberi faedah dan kebaikan kepada kesihatan fizikal setiap orang yang mengamalkan puasa. Berpuasa seperti yang diketahui merupakan amalan yang sangat dituntut kepada setiap individu. Malah menjadi keistimewaan bagi umat Islam apabila telah menjadi kewajipan kepada kita untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Tetapi, bagaimana berpuasa ini dapat memberi kebaikan sedangkan tiada sedikit pun makanan atau minuman yang tubuh peroleh hampir sepanjang hari? Untuk makluman semua, pelbagai kajian secara saintifik telah dijalankan sejak dari dahulu lagi dan telah membuktikan bahawa amalan berpuasa secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah kesihatan ringan, contohnya seperti penyakit asma. Pengurangan pengambilan makanan dan minuman menjadi pengaruh besar yang menjurus kepada pengurangan pengambilan lemak dan karbohidrat yang berlebihan. Secara jelas dan amnya, pengambilan makanan seharian setiap individu memainkan peranan penting terhadap kadar kesihatan mereka. Jika seseorang itu tidak mementingkan kadar dan amaun makanan dan minuman yang diambil, risiko tinggi kepadanya untuk mendapat masalah kesihatan, tidak kira tua ataupun muda. Menurut salah seorang pembaca buku The Miracle of Fasting yang juga merupakan seorang yang mengamalkan puasa, mengakui bahawa amalan berpuasa bukan sahaja memberi impak luar biasa terhadap fizikalnya, malah kadar kesihatan beliau juga semakin bertambah baik. Pengurangan pengambilan makanan dan minuman sepanjang hari membenarkan organ-organ untuk berehat seketika daripada menjalankan dan melakukan aktiviti penghadaman dan pencernaan makanan. Justru tubuh badan kita akan jadi lebih aktif dan bertenaga oleh kerana organ-organ tersebut tidak giat dan tidak aktif melakukan proses-proses pencernaan yang sesungguhnya mengambil masa yang agak lama. Pelbagai carangan dan saranan supaya amalan berpuasa ini terus diamalkan oleh setiap individu dan masyarakat. Para doktor dan pakar kesihatan juga amat menggalakkan amalan puasa kerana bukan sahaja dapat memberi impak terhadap kesihatan dalam jangka masa pendek, malah menjadi persediaan terhadap keupayaan dan kesihatan tubuh badan pada masa hadapan. Umat Islam terutamanya amatlah perlu untuk terus mengamalkan puasa kerana ianya merupakan salah satu amalan sunnah Rasulullah SAW, malah perlulah diamalkan setara dan selari dengan pengambilan makanan-makanan sunnah seperti madu, buah zaitun dan kurma supaya tubuh badan akan mendapat khasiat dan kebaikan yang seimbang. Terima kasih Mukhlisah atas penerangan tentang keistimewaan berpuasa dari sudut sains yang pertama, iaitu dapat meningkatkan kesihatan fizikal kita. Tanpa melengahkan masa, saya akan sambung apa yang diperkatakan oleh Mukhlisah tentang keistimewaan puasa dari sudut sains. Jika saudari Mukhlisah telah menyatakan bahawa dapat meningkatkan kesihatan fizikal, saya akan kupaskan bahawa puasa juga dapat memberi kebaikan terhadap kesihatan mental kita semua. Seperti yang kita sedia maklum, ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Walau bagaimanapun, orang bukan Islam juga turut berpuasa.
mengikut syariat agama mereka kerana sangat jelas bahawa puasa ini dapat memberikan 1001 kebaikan kepada kita. Pertamanya, puasa dapat memberi kesan psikologi terhadap diri kita. Sebagai contoh, apabila kita berpuasa, paras gula dalam darah akan menjadi stabil. Seterusnya akan menganugerahkan kedamaian dan kemakmuran pada otak, minda dan akal. Tambahan pula, sudah semestinya salah satu amalan yang semua akan berlumba-lumba untuk mengejarkannya pada bulan Ramadan, iaitu amalan membaca Al-Quran, kerana ianya dapat menenangkan jiwa seseorang itu. Bukan itu sahaja, dengan membaca Al-Quran juga mampu untuk meningkatkan daya ingatan seseorang. Sebagai buktinya, para hafiz dan hafizah telah berpakat untuk membuktikan bahawa mereka telah berpuasa pada hari biasa untuk memudahkan mereka menghafal kalam-kalam Allah. Rentetan daripada itu, puasa juga mampu mempengaruhi tahap kecerdasan seseorang itu. Dr. Alan Cott, seorang doktor pakar dari Amerika Syarikat, telah menjalankan ujian kepada sekumpulan orang yang berpuasa dan sekumpulan orang yang tidak berpuasa. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa orang yang rajin berpuasa mendapat markah yang lebih tinggi pada ujian ini berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Bagaimana ini boleh terjadi? Sebenarnya, semasa kita tidak berpuasa, otak tidak dapat berfungsi dengan baik kerana perlu fokus pada proses pencernaan. Otak akan menjadi lemah, menjadikan seseorang itu malas dan mengantuk. Tetapi, apabila kita berpuasa, otak dapat fokus melakukan aktiviti yang memberi faedah kepada mental. Kesimpulannya, puasa dapat memberikan manfaat dari setiap aspek dalam kehidupan kita. Ianya bukan sahaja membawa ganjaran kepada diri sendiri pada hari akhirat nanti, malah kesihatan mental kepada diri sendiri semasa hidup. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi bahawa puasa mempunyai pelbagai keistimewaan, termasuklah ianya dapat meningkatkan kesihatan mental kita. Sekian daripada saya. Jadi kesimpulannya, ibadah berpuasa ni merupakan satu ibadah yang sangat diperuntukkan oleh Allah SWT, dan kita sebagai seorang umat Islam haruslah mempraktikkan agar kita dapat menjadi mukmin yang lebih baik, agar kita akan dapat lebih ganjaran, malah menambah bekalan untuk kita bawa, bekalan untuk kita bawa apabila kita sudah tiada lagi dekat muka bumi ni. Jadi semuanya sebagai seorang orang Islam, kita haruslah berpuasa kerana puasa itu untuk membentuk diri kita, melatih diri kita supaya menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih.